Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa anza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum azillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Haji Hussein dan seluruh jawatan kuasa, penganjur pengajian, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa, tetamu-tetamu Ramadan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berada pada penghujung Ramadan, fasa saringan, fasa yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai itqum minan nar, pelepasan daripada api neraka. Tuan-tuan, benarlah ini fasa saringan dan tapisan, sebab orang makin tak ramai berjemaah di masjid, tuan-tuan sekalian. Berbeza dengan minggu pertama. Minggu pertama, Masya Allah, tuan-tuan sekalian, seolah kejutan kepada masyarakat. Dan itulah yang berlangsung setiap kali awal Ramadan. Saya sembahyang pada malam pertama di Masjid Pristana dekat bandar Saujana Sungai Buloh, tuan sekalian. Terkejut tuan-tuan, ribu orang tuan-tuan. Saya sembahyang dekat parking sembahyang tuan-tuan. Allahu Akbar, ramainya orang. Terkejut kita, hantu kubur mana ni. Minggu pertama tuan-tuan, masuk minggu ketiga keempat, la salam, wala kalam, wala email, wala SMS tuan-tuan. Orang berruyuklah di balik asal tuan-tuan, melainkan orang yang dapat pencerahan, orang dapat ilmu, dia faham pentingnya fasa akhir Ramadan, di mana Aisyah menyebut bahawa Nabi dah mengasingkan diri dengan isteri Nabi. Mak Nabi fokus kepada iktikaf, fokus kepada ibadah kepada Allah. Nabi solat malam sampai bengkak kaki baginda. Tuan-tuan, ini junjungan Nabi kita ayat Ramadan, menghidupkan Ramadan, terutama pada fasa 10 malam terakhir Ramadan, dalam usaha kita semua mencari malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pantas dari sekitar 4 hari 5 hari kita habis Ramadan tuan-tuan. Bulan yang kita doa semenjak daripada bulan Rejab lagi. Allahumma barik li fi Rejab, wa barik li fi Sya'ban, wa ballighni Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Rejab, diberkati kita bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan begitu penting kepada kita semua? Tuan-tuan semua dah tahu jawapan. Kerana umur kita singkat, umur kita sangat pendek. Tuan-tuan, kemarin Ustaz Zakaria Muhammad Masjid Nahoda meninggal 40-an umur. Dah 40-an tuan-tuan. Biasa dia atau imam, tuan-tuan sekalian, imam, seorang aktivis, juga ahli pengamal perubatan Islam, batch pertama lulusan Darussalam, bawa Ustaz Ismail Kamuh, tuan-tuan sekalian. Dia belajar di Mesir, sebeh dengan mufti wilayah. Orang yang suka mencatat, orang suka menulis, tuan-tuan sekalian, meninggal umur 40-an. Umur kita semualah, umur tuan-tuan semua, mana singkat umur kita, tuan-tuan sekalian. Ramadan ni ramai mana kawan-kawan kita meninggal umur 30-an, umur 40-an. Jadi adanya imbangan Allah kepada umat Muhammad, kerana umur kita singkat, Allah anugerahkan Ramadan kepada kita semua umat Muhammad, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Dibuka pintu langit taubat kepada kita. Sebab tu mulut kita jangan kelokek, jangan kedekut untuk berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Ulang-ulanglah kan, kita berjalan boleh berdoa, kita bergerak boleh berdoa. Doa ilmu penting kepada orang beriman, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang mukmin. Jangan malah berdoa. Baik. Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Lantaran kerana Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, Nabi ditasmi' bacaan oleh malaikat Jibril.
Maknanya Nabi belajar Al-Quran secara musyafahah, secara bertalaki. Tuan-tuan sekalian, makna berguru lah. Kita semua pun kena ambil kaedah yang sama, tuan sekalian. Kena berguru, mengaji kena berguru, tuan-tuan. Yang sesat ramai ikut ayah pen tu sebab tak berguru, tuan-tuan. Dah, benar tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba nak main ilmu hakikat, makrifat, tuan sekalian. Kita belajar kat surah majid kata ini ilmu kulit saja. Pandai pula dia, tuan-tuan. Akhir sesat, tuan-tuan. Sembahyang pakai niat. Puasa pakai niat. Makan bertergedara. Tak ada niat makan. Jadi tuan-tuan kena berguru. Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuan-tuan sekalian, jangan duduk main baca seseorang tak berguru, Kak. Dah. Orang kata ustaz dah belajar dengan dengan pen apa tu? Pen Quran tu. Quran ni pen dah. Yang import dari Guangzhou China tu. Kata itu bukan belajar, itu ABM, alat bantu mengajar, alat bantu belajar, tuan-tuan. Yang penting kena ada guru. Guru kita, ustaz kita kena mengajar kita 12 jam sehari. Paling kuat pun mengajar 40 minit, 45 minit penat, tuan-tuan. Lepas tu itulah alat bantunya. Tengok baca macam mana, panjang, pendek, sebut, tuan sekalian. Dia memang sangat membantu sebenarnya. Yang alat tu yang beli berapa ratus ke 300, tuan sekalian. Baik. Jadi kena berguru. Yang baca seorang-seorang, Kak, baca alif lam mim ra al-mari. Balik awal. Jadi Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan. Bulan yang menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa pertembungan di antara iman dan kufur yang berlangsung dalam bulan Ramadan. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi daripada surah Al-Badar. Tuan-tuan sekalian, Quran ada surah Al-Badar, yakni surah Al-Imran. Malam kemarin saya ceramah dari Quran Kuala Kubu. Tanya adik, ada tak surah Al-Badar? Eling kepala, tak ada, tuan-tuan. Itu buat adik kita sekarang ni. Gen X ni, tuan-tuan sekalian. Mereka ni perasan mereka banyak maklumat sebab ni masing-masing pegang gadget kat tangan. Tapi maklumat dari ilmu mereka ni bersifat surface atau permukaan. Itu duk kita bimbang, tuan-tuan sekalian. Mereka belajar pun berikut silibus semata-mata, tuan sekalian. Mereka malah membaca buku-buku. Sebab tu jual buku lah perniagaan paling menderita, tuan sekalian. Memang tak boleh jual buku, tuan-tuan. Orang tak baca buku. Orang baca muka buku je, tuan sekalian. Penat, tuan sekalian. Allah. Jadi tak apalah nak beritahu, tuan-tuan sekalian, surah Al-Badar tu surah Al-Imran. Yang Allah sebut pasal berkaitan peristiwa Yaumul Furqan, Allah sebut. Hari perbezaan antara hak dan batil. Perang Badar Al-Kubra. Yang baru ni kita sebut Badar Al-Akhirah. Itu bulan Syaban tahun 4 Hijrah. Itu peristiwa lain. Ini Badar Al-Kubra. Di mana Nabi bersama 313 orang tentera Islam, sahabat-sahabat nak pintas kafilah rombongan dagang kafir Mekah yang balik berniaga daripada Syam, yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Tuan-tuan, rupanya gerakan Nabi disedari oleh Abu Sufyan. Lantas dia mengupah seorang badui yang bernama Damdam bin Amru Al-Ghifari daripada kabilah Al-Ghifar untuk beritahu kepada orang Mekah apakah perancangan kesiapsiagaan orang beriman. Damdam dia pecut untuk dia sampai di Kaabah, sampai ke mercu tanda Mekah lah Kaabah, tuan-tuan, yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Ismail AS. Di mana kubur Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan? Tempat konflik inilah, bumi Israq, Palestin, tuan-tuan sekalian. Sebab tu bila Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, salah satu cadangan bawa jenazah Nabi ke Palestin untuk disemadikan di sana. Inilah saya nak bakal ingat bahawa Nabi pernah bersabda bahawa setiap Rasul dimakamkan di mana mereka diwafatkan. Sebab itulah liang lahat digali dalam bilik Aisyah di mana Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal tadi, tuan-tuan sekalian. Ni. Jadi sekitar bumi Palestin ni banyak kubur Rasul, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita panggil Palestin Ardul Anbiya, bumi Anbiya, Ardul Jihad, bumi jihad, tuan-tuan sekalian. Kan dia ada slogan ni baru ni apa? Bersahur di Ardul Anbiya, berbuka di Jannah. Bersahur di bumi jihad, berbuka di syurga, tuan-tuan sekalian. Sebab tu mereka berlumba untuk mati. Tuan-tuan tak akan jumpa orang nak mati sebagai orang Palestin di akhir zaman ni. Tak akan jumpa, tuan-tuan. Kegairahan mereka untuk mati ialah kehidupan mereka tak ada apa dah, tuan-tuan. Tak ada apa dah, muslim-muslimat, rumahnya hancur, tuan-tuan sekalian. Anak mati dibunuh, tuan-tuan sekalian. Jadi cara nak bertemu dengan ahli keluarga balik syahid, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana sampai saja, tuan-tuan, dia beritahu pada Mekah, mereka jenis semangat keluar daripada Mekah 1000 orang dipimpin oleh Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal. Nabi dapat maklumat tu, Nabi buat mesyuarat dan
Perang kali ini, kelebihan orang Islam adalah menguasai sumber air. Menguasai sumber air dan perang di tanah Arab ni sangat penting, tuan-tuan. Sangat penting. Sebab apatah lagi, tanah Arab ni tuan-tuan terhad sumber bukan air. Lepas tu Ramadan ni Ramad, bulan panas terik, saya sebut dah. Saya di Mekah pada akhir Syaban ni 46, 47. Suhu Syaban, Ramadan dicecah 52, 51 tuan-tuan sekalian. Panas ibu sekalian, panas, ya Allah. Jadi air ni sangat penting. Dan sebab tu juga saya tak boleh fikir 3-4 bulan tak fikir, pengen tidur tuan-tuan. Macam mana unit komando amfibia Brigade Al-Qassam, dia boleh berenang 6 km, bawa senjata, dia pula puasa tengah hari bulan Ramadan. Ramad panas terik. Allah tuan-tuan, dah. Kita berjalan kaki bulan Ramadan tak larat 1 km, 6 km berenang tuan-tuan. Air Allah, macam mana kuatnya iman mereka tuan-tuan. Dah, hebatnya mereka boleh serang pengkalan tentera laut Israel tuan-tuan sekalian. Baru tahu rupanya Al-Qassam komando terbaik dunia. Ingat komando kita terbaik dah, hak makan bewok tuan-tuan. Indian kata Kopassus Pak, tu terbaik lah. SEAL kalau England tuan-tuan sekalian. Airborne Amerika kemarin, Barack Obama Hussein minta Pentagon hantar 2,000 anggota elit komando tuan-tuan. Dia kata start benda ketiga tu betul. Saya ingat tuan-tuan, Amerika buat begitu nanti, dia akan buka lagi ruang, orang ramai akan pergi ke Palestin. Kalau tak boleh masuk ke Palestin, masuk ke Lebanon. Trend ni mula ada tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, dah 2,000 anggota elit. Baru saya faham semalam baru perasan rupanya kawan tunjuk data hak mati tu adalah tentera-tentera berpangkat dalam Sayeret. Sayeret ni komando Israel. Kumpulan elit terbaik. Kena mati 75 orang dah tuan-tuan. Mana Hamas dia berdiri tu, sniper tembak pada Sayeret ni, komando Israel. Memang dia saraf cukup berjaya. Hak komando pun boleh mati begitu tuan-tuan. Dah anggota biasa. Dan semalam saya 20 orang tembak kaki sendiri. Sebab tak nak pergi perang. Dahsyat tuan-tuan kali ni. Sebab tu jangan berhenti untuk berdoa. Lepas ni saya cerita apa cerita Al-Qassam ni, apa tu hak terkini insya-Allah tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kita selesai perang Badar Al-Kubra. Akhirnya Nabi musyarat dengan sahabat-sahabat. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, berlakulah pada malam tersebut di bulan Ramadan, Nabi telah berdoa dengan bersungguh-sungguh. Nabi berdoa dengan bersungguh-sungguh tuan-tuan. Dan riwayat menyebut Nabi angkat tangan tinggi-tinggi. Sahabat jatuh ridak Nabi, atau bahu ridak Nabi jatuh, dan Nabi minta kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam. Tuan-tuan, ibu-ibu, kita kalau doa kena gayanya bersungguh sangatlah. Biasa jemaah saya khatib tengok bawah tu, doa ni tangan tak puha tuan-tuan. Tangan tak terpuha, menandakan kemalasan yang amat tinggi lah tuan-tuan sekalian. Bahasa badan dia, mu nak beri tak nak beri sudah. Kita tak bersungguh tuan-tuan sekalian. Nabi angkat tangan bersungguh, bergoncang tu Nabi berdoa. Sampai saya nak bakar suruh Nabi berhenti daripada berdoa. Kesian tuan-tuan, tengok kesungguhan. Tengok tuan-tuan sekalian, sungguhnya Nabi berdoa tuan sekalian. Baik, esok berlakulah perang yang hebat. Berlaku perang dan orang Islam mencapai kemenangan sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Walaupun persenjataan mereka tak lengkap tuan sekalian. Hanya ada 2 ekor kuda perang, 70 ekor unta. Ada sahabat yang tak ada perisai, gunakan pelepah tamal. Sangat tuan sekalian. Tapi Allah beri kemenangan tuan sekalian. Juga turunnya bantuan tentera malaikat yang turun membantu pejuang-pejuang Islam. Hampir sama juga pada hari ni tuan-tuan. Tengok dalam The Harris tu, komando Israel mengesahkan mereka rasa mereka perang macam dengan hantu. Tak tahu peluru mereka sebelah mana tuan-tuan sekalian. Ni tengok tuan-tuan sekalian. Sebab tu jangan malas untuk berdoa tuan-tuan sekalian. Mereka perang bom, butuh bangunan semayang jemaah. Dalam laut unit komando amfibia semayang jemaah tuan-tuan. Ya Allah, saya tak video tu saja. Macam mana mereka semayang jemaah lagi? Tengok laut, dalam laut tuan-tuan, semayang jemaah. Ya Allah, hebat tuan-tuan. Dah, patutlah Allah beri kekuatan jiwa kepada mereka. Tuan-tuan sekalian, dah kita jauh tuan-tuan bayang. Tengok ni lah, kunak tawa sempurna tu berkelang kabut tuan sekalian. Kami patut begini musim camp, tak boleh kena tangguh dulu ke Pulau Salakan. Sebab apa? Keadaan Eskom melaporkan tidak selamat tuan-tuan sekalian. Tak selamat. Baru dengan sulu tuan-tuan. Dah. Yang beritahu makna jauh, kualiti sangat jauh tuan sekalian. Jadi bagaimana tuan sekalian dah menang 70 kafir dibunuh. Sebahagian pemimpin Umayyah bin Khalaf,
Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtar bin Syam, Umar bin Syam terbunuh. 70 lain ditawan, termasuk Suhail bin Amru, pemimpin Mekah yang pandai berpidato, yang pandai bercakap. Bagaimana Nabi nak uruskan soal tawanan 70 orang ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Nabi bermusyarat dengan sahabat-sahabat baginda, tuan-tuan, sahabat kanan, Al-Hallu wal-Aqdi. Nabi tanya pandangan Sayyidina Umar, hak Nabi gelar Al-Faruq. Al-Faruq orang dapat bezakan hak dan batil. Sayyidina Umar mudah. Kita pancung, kita penggal leher mereka. Nabi tanya pandangan Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Cadangan Sayyidina Abu Bakar, mana-mana tawanan yang ada harta benda, ada kekayaan, mereka bertebus diri mereka dengan harta benda mereka di Mekah. Contohnya Suhail bin Amru ditebus dengan 4,000 dirham. Adapun tawanan yang miskin, tak ada harta benda, tapi ada ilmu, maka setiap orang mereka hendaklah mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah sehingga boleh membaca dan boleh menulis. Nabi terima cadangan Sayyidina Abu Bakar tentang soal ilmu tadi. Tuan-tuan, Islam agamanya tegak atas hujah. Hari ni tuan-tuan, orang untung juga kita duduk Selangor, duduk wilayah ni tuan-tuan, menikmati banyak juadah ilmu, majlis maghfirah. Saya ni Ramadan ni pusing juga Malaysia, kena pusing juga tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan, pergi ke Johor, pergi ke Melaka, Terengganu, Pahang, Perak tuan-tuan. Tuan-tuan di kampung confirm tak meriah Ramadan, tak macam kita. Kampung meriah sambut raya. Betul tuan-tuan, Ramadan tak meriah. Orang kampung masih lagi kat mana? Surah yang paling cepat semain tarawih. Baca Fatihah senapah tuan-tuan. Dia boleh bincang kat mana kampung mana paling hebat. Tok Imam baca Al-Fatihah senapah. 20 minit habis 20 rakaat tuan-tuan. Baca qul huwallahu inna a'tayna saja tuan sekalian. Dah. Nak beritahu tuan-tuan sekalian, tak ada tazkirah, tak ada pengajian. Akhirnya masyarakat kita tuan-tuan. Ni, saya ke saya Johor malam tu, macam 7 ekor dah penuh pelita ni. Sebelah ledang kat ledang tu. Oi, macam gaya dah rumah-rumah dengan pelita tuan-tuan. Kita bukan nak sambut Deepavali tuan-tuan. Dah. Surah masjid tak meriah, tapi duk meriah lama rumah kita. Superstition kata apa? Nanti biar mudah malaikat turun. Malaikat tak bergantung pada pelita minyak kita tuan-tuan. Allah, Melayu ni banyak superstition. Benda-benda karut ni banyak tuan sekalian. Dah. Sebab apa? Kurang ilmu tuan sekalian. Kita Selangor, KL ni meriah lah tengok masjid tuan-tuan tu. KLCC, petang tazkirah, zuhur tazkirah, alhamdulillah. Subuh, mula semua ada tuan-tuan. Masjid tengah bandar kita ni. Kalau masjid Segombak tu ahad 5 kuliah. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah sebelum berbuka, tazkirah 5 tuan-tuan. Masjid Kota Damansara pun hebat, Iktisam, macam-macam masjid hebat-hebat tuan-tuan. Masjid Al-Falah hebat, di Bangi hebat tuan sekalian. Habis ustaz kita kerah mai Selangor Ramadan ni. Ustaz Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang tak cukup lagi tuan-tuan. Nak isi program masjid surau. Tuan-tuan, tak cukup lagi tuan sekalian. Sampai anak buah saya dia gagak pun laku tuan-tuan. Tak cukup ustaz tuan sekalian. Allahu Akbar. Sungguh muslimin dan muslimat. Jadi ambil peluang kita untuk ilmu tuan-tuan. Saya ingat 2 hari sebelum Ramadan seorang untuk guru lah, Ustaz Abdul Latif Muhammad dari Besut Terengganu. Dia tuan-tuan orang hebat, tahun 70-an ditawarkan mufti kerajaan Terengganu. Makna ilmu dia alim lah. Belajar di Urban India, di Mesir tuan-tuan, betul pondok lagi tuan-tuan. Dia tolak. Jadi sudah masih di medan dakwah. Dia kena SA 2 kali sebab dia worker sikit. 2 kali kena SA. Tahun 84, tahun 87. 87 dia kena buang ke Lekir di Setiawan Perak. Tiba-tiba pejabat agama Islam Perak mari siasat sebab ada report daripada JKKK. JKK report kata Ustaz Latif Muhammad daripada Besut Terengganu bawa ajaran sesat. Sebut Besut memang sinonim ajaran sesat tuan-tuan. Sebab mana kampung aku je. Dah. Pertama ajaran Hasan anak rimau. Ni berasal dari Kelantan, Hasan anak rimau. Dia kata apa Hasan anak rimau? Tuhan ni duduk di kocik jubah hamba je. Tuan-tuan. Berat. Dia mati, ada legasi sambung. Ayah ping pula tuan-tuan. Ni nak pergi duduk balik. Mau ni mula pergi duduk balik ni. Batu 13. Nak pergi duduk balik tuan sekalian. Saya pelik. Mengapa tak ditangkap ayah ping ni? Ada jawapan. Mengapa ditangkap tuan-tuan? Dah. Tangkap dah tuan-tuan. Dah. Haji Kohar dah penjara sekarang. Haji Kohar yang Selangor tu. Kemensah Hulu Kelang tuan-tuan. Dah. Dia kerosakkan akidah orang. Saya tengok video pengikut dia. Dahsyat tuan-tuan. Saya naik langit ke-7. Jumpa dengan Tuhan ni lah ayah ping. Berat tuan-tuan. Kata mabuk pergi kuda ke apa. Punya berat tuan-tuan di kampung-kampung. Padahal lah masjid surau tak hidup. Tak hidup tuan-tuan. Besuk tengok keluar metro pun. Ya sebelum Ramadan. 3 orang semayang. Di masjid apa? Masjid kat Jetis. Masjid Kampung Lakluk. Kampung Lakluk. Bukan Laklak. 3 orang je kat oi. Ni tak berat tuan-tuan. Saya rasa kalau begini keadaan, kita penci pun duduk sekitar Selangor KL lah. Biar mengajak agama banyak tuan sekalian. Baik. Jadi
Nabi utamakan ilmu. Ustaz Latif tak bagi cerita tuan-tuan. Jadi cerita dia tuan-tuan, agama dapat report JKK Ustaz Latif hari Jumaat solat subuh 3 rakaat. Solat subuh 3 rakaat hari Jumaat. Rupa kampung tak pernah sembahyang sujud sejadah tuan-tuan. Tak pernah sujud sejadah. Dia kata subuh 3 rakaat. Allahu akbar. Dah. Mana itulah masyarakat kita di kampung-kampung. Sebab tu tuan-tuan, saya beritahu ni, kita kampung kata, okey buat kunut nazilah. Pasal buat nazilah doa nak sunnah ni tuan-tuan. Ni Israel dak serang darah. Apa kita ada kekuatan kan? Angkat tangan, Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Baca doa tu. Patut tuan-tuan doa Nabi baca masa bir ma'unah dari zaman Nabi dulu. Sahabat mati kena bunuh, darah tumpah tuan-tuan. Ini sunnah ni kita ambil. Kunut nazilah ni tuan-tuan tak subuh saja. Sembahyang fardu boleh buat, zuhur boleh buat, Jumaat boleh buat. Tapi paling elok tok imam kena inform makmum. Itu saya sembahyang Jumaat di saya khutbah Masjid Ganda Baru. Esok saya khutbah Masjid Batu Enam, Kuala Terengganu. Jadi ni menunjuk semangat ni tuan-tuan ni. Tok imam tu mesti belajar mesej ustaz dia terus. Sembahyang kunut nazilah tak beritahu. Saya takut orang belakang ujung-ujung tu takut dirokok tuan-tuan. Jangan. Orang kampung tuan-tuan takutnya rokok je. Sembahyang jenazah, okey rokok ada. Ada tuan-tuan, dia lusuk tengok. Dia tak erti sembahyang jenazah, tapi kalau mati ni pok saudara dia selit ramai-ramai tuan-tuan. Dia tengok-tengok. Kan rapat ni. Dia pejam mata, takbir Allahu akbar. Beruh dia rokok tuan-tuan. Kena orang depan kau, "Wei, belong." Orang tak rokok. Dia kata mati ni pok saudara aku, dia kata. Dia kantor tu jawab lagi tuan-tuan. Auta dengar dah. Jadi tuan-tuan sekalian, mana ilmu ni sangat penting, masya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, muslimin dan muslimat, Nabi terima cadangan Sayyidina Abu Bakar, tapi Nabi tak tolak semua sekali cadangan Sayyidina Umar. 2 daripada 70 orang dipancung, dipenggal leher mereka. Apa jenayah mereka? Dosa mereka kepada Islam. Seorang nama Uqbah bin Abu Mu'in. Dulu kita sebut dah kisah ni. Pemuda yang sentiasa ganggu dakwah Nabi. Nabi semayang di Mekah, dia dengan longgok naji unta, tai unta, perut unta yang kotor di atas tengkuk Nabi, belakang Nabi yang mulia. Nabi nak bengah daripada sujud tak boleh. Kalau kita macam mana bang? Boleh kita semayang kau duduk letak benda kotor, tobat kita flying kick tuan-tuan. Tak sempat beri salam rasa dah. Tuan-tuan sekalian. Jadi muslim mana biadab sangat. Dia ulang akan dipancung oleh Sayyidina Ali. Tuan-tuan, seorang nama An-Nadha bin Al-Harith ni artis, penghibur, penyair di Mekah. Saya dah tegas tuan-tuan bahawa Islam ada ruang untuk berhibur, bukan tak boleh. Kak nak dengar lagu raya. Lagu raya Ahmad Jaiz, dia nak pantau Piramli, Sudiman, dah M Nasir, salah apa? Tak salah. Jangan kita ekstrim sangat tuan-tuan. Benda halal yang kata haram boleh. Hak tak boleh hiburan melampau tengok nanti raya ya Allah tuan-tuan. Dah. Dengar berjoget, menyanyi, campur laki-laki perempuan. Tak, kita siapa kita fikir macam tak sah ke raya kita kalau tak ada nyanyian, joget-joget melampau, campur gaul tuan-tuan sekali. Siapa begitu sekali teruk penakrifan kepada hari raya orang Melayu tuan-tuan. Saya tengok bangsa yang tengok dia akan terkejut tuan sekalian. Terkejut tengok tuan-tuan. Dah. Raya lah tuan-tuan. Filem raya box office dia panggil. Pecah gudang, pecah panggung tuan-tuan. Allah. Kita pun mujur ya tuan-tuan, Allah beri hidayah. Kalau kita jadi orang yang luar seka begini tuan-tuan, saya rasa kita macam ramai jugalah. Raya tuan-tuan cari panggung. Saya ingat kalau tahun 70-an, tempat bandar kecil saya, bandar Jetih tu, raya ni tuan-tuan, panggung yang ya Allah penuh orang tuan sekalian. Raya. Ini akhir tahun 70-an, saya ingat lagi. Awal 80-an masih. Hinggalah panggung yang mati sebab datang budaya video kan. Video besar barulah mati panggung. Mana raya cari panggung tuan sekalian. Ini Melayu pada tahun 70-an dan 80-an. Tuan-tuan, baru berlaku kebangkitan Islam, barulah ada kesedaran tuan-tuan sekalian. Dah, anak beritahu tuan sekalian, ya Allah, orang Melayu kita tuan-tuan sambut raya. Tuan-tuan, sedangkan raya ni lah perayaan ibadah tuan sekalian. Malam raya tuan-tuan, apa Nabi kita kiam. Waktu kita buat syarah ni, raya nak buat apa tuan-tuan? Pagi raya kita mandi sunat raya. Ada. Mandi sunat raya kak. Ya, mandi hari Arafah. Ya tuan-tuan sekalian, hari Jumaat tuan-tuan sekalian. Kita mandi, entah mandi biasa, mandi wajib. Mandi wajib semua alim lah ke tuan-tuan ada. Tapi tak tahu juga, bahawa ni polis PDRM, konstable baru tahun 40% tidak tahu mandi wajib. Berat tuan-tuan. Saya langsung tak pelik. Sebab saya ni perlu dimotivasi kerja hari-hari masuk sekolah tuan-tuan. Tadi SMK Wangsa Melawati kemarin tuan-tuan dekat Wangsa Maju Siap Campak. Mari dulu jalan Raja Muda. Kerja kita nampak budak-budak ni faham dah tuan-tuan. Mereka tak kuasai fardu ain. Anak-anak kita semualah kak kena ambil berat ni anak kita. Tak cukup dengan silibus pendidikan Islam di sekolah, tak cukup. Hak saya paling bimbang penipu tuan sekalian. Folio dekat PMR tu. Ni guru-guru beritahu lah.
Ustazah dia kata ustaz, tak tanda A pelajar kita, tak tanda B plus pengetua bising, rosak result sekolah. Budak tu kunut macam mana, tasyahud macam mana. Berat tuan-tuan sekarang ni. Tengok constable. Saya ingat sebab saya salah seorang DSP Suhaimi Osman, Bukit Aman, dia beritahu kalau interview memang fail, dia kata bab fardu ain. Berat tuan-tuan. Dah. Berat kita bab fardu ain orang kampung. Orang tak kampung hok bandar hok DG 48 di Jusat A Jusat C pun pergi ke Mekah pergi. Saya sebut nak pergi Mekah Zat. Saya ke Transit Abu Dhabi tuan-tuan. Kita sembahyang subuh dah siapa-siapa pokcik. Ustaz kita kena sembahyang subuh ke? Allahu akbar tuan-tuan. Ni bukan umur 16 tahun, umur 61 tahun dah tuan-tuan. Nak beritahu bab sembahyang tunggal langgang lagi tuan, nak beritahu. Sembahyang ni bila kita nak berhenti sembahyang? Perang ada salatul khauf macam Hamad tunjuk itu ni. Perang tu sembahyang. Ada gerakan siapa rokok, siapa sujud tuan sekalian, diajar Nabi ajar. Salatul khauf tuan sekalian. Tengok Al-Qasam, sembahyang perang, sembahyang tuan-tuan sekalian. Dalau pun tak lepas senjata tuan sekalian. Ya Allah tuan sekalian. Ni sebab apa tu kita kena gerakkan pengajian-pengajian di kampung-kampung tuan sekalian. Kena peringat. Kita buat majlis pun baru ni awal Ramadan di Tafiz An-Nur. Tafiz yang tuan-tuan sumbang, kakak sumbang tu saya cemburu tuan sekalian. Buat panggil Ustaz Syed Qadir Al-Jufri. Puan Salimah Habib forum lepas terawih. Berapa orang mari? Tak sampai 70 orang. Selebriti TV. Baik. Kontradik dengan apa dia buat? Konsert DK Barat bulan Syabang. Beribu orang mari tuan sekalian. Beribu tuan sekalian. Oh, suka benar DK Barat tua-tua tuan sekalian. Tapi buat ilmu. Sebelum buka puasa buat tazkirah Ramadan. Tazkirah pun 12 minit aku 7 start tazkirah. Berapa kat mari tuan-tuan? Tapi 5 minit sebelum buka puasa pakat mayu kampung. Sebab apa? Nak tak idang nak buka puasa ni. Makan buat lepas makan balik. Tak sempat sembahyang maghrib tuan-tuan. Kita kan sabarlah tuan-tuan. Kalau tak sabar memang tak boleh tuan-tuan. Sampai peringkat macam tu. Satu sekarang ni nak sembahyang jenazah payah. Sebab apa? Mereka tak tahu tuan sekalian. Anak-anak tak erti baca Al-Quran. Ini masalah di kampung kita tuan sekalian. Dah. Jadi tuan-tuan, Nabi terima cadangan Sayyidina Bakar tapi tak tolak cadangan Sayyidina Umar. Dua kena pancung. Termasuk An-Nadha bin Al-Harith. Ini tuan-tuan sekalian. Baik. Ramadan, Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Kita tengok je sikit tayangan tuan sekalian. Apa saya sedikit mesti ke? Sekejap selingan sebab saya nak sebut pasal Ghazah hari ni. Tengok jap Snik Muslim ke. Snik Muslim. Ada. Kena banyak doa tuan-tuan. Saya tak tahulah. Angka hanya 700 lebih, tadi 702 orang. 1000 yang cedera ni. Tuan sekalian, 1000 yang cedera tuan sekalian. Allahu akbar. Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu taala kemarin, satu kapal terbang tuan-tuan sekalian penuh dengan ubatan daripada kerajaan dunia nak bantu, tapi Mesir pula sekat dia halau balik satu kapal terbang daripada Tunisia. Tuan-tuan, jahatnya orang Mesir termasuk membenarkan ruang udara Mesir digunakan tuan-tuan sekalian oleh Israel untuk berdil Gaza, dan juga tuan-tuan membenarkan jalan darat mereka Sinai digunakan oleh IDF, digunakan oleh infanteri Israel untuk berdil Gaza tuan-tuan sekalian. Merkawa ni ialah kereta kebal tuan-tuan Ad-Dababah yang telah memberdil Gaza secara langsung. Mengapa Mesir begitu khianat tuan-tuan? Tidak pelik. Sebab Fatah Sisi naik di atas dukungan Israel, di mana perancangan untuk menjatuhkan Dr. Mursi digerakkan oleh Israel. Menteri Luar yang nama Lifi Zimni tuan-tuan buat mesyuarat di West Bank. Akhirnya kumpulan Tamarut, penentang kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Dr. Mursi balik tuan-tuan, mereka buat war room, buat bilik strategik dan lancar kempen. Akhirnya jatuhlah Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz pada 3 Julai tahun lepas. Jadi tuan-tuan sekalian, berbeza dengan zaman Mursi. Gaza diserang 14 November 2012. Hari pertama Dr. Mursi hantar tuan-tuan sekalian 50 tan ubat-ubatan. Ubatan ni sangat perlu, terutama antibiotik dan bius tuan-tuan sekalian. Sakit, cedera ni sakit tuan-tuan sekalian. Jadi Tunisia hantar satu kapal terbang, dihalau balik.
ya, oleh Mesir tuan sekalian. Ni perangai Mesir lah tuan sekalian. Jadi kepada siapalah kita berharap tuan-tuan, melainkan kita guna keadaan sama doa Palestin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni kilang roti tuan-tuan ni. Inilah kilang roti derma tuan-tuan dulu 2 tahun lepas. Namanya Asy-Syafi'i. Mengapa kita tak nama Syafi'i? Sebab tuan-tuan, Imam Syafi'i kita beranak di Gaza. Saya nak marah ni tuan-tuan, baca Facebook. Dia tulis kerajaan Arab tidak membantu Gaza kerana Gaza ini penduduk dia ialah Syiah Rafidah. Suka hati mak dia tuan-tuan tulis. Mengerti tak? Gaza tempat Imam Syafi'i. Dia macam kita semayang berkunut macam kita tuan-tuan Gaza ni. Sebab itu mereka agak akrab dengan kita orang Malaysia tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Melayu memang begitu tuan-tuan kan. Dia bak sakafah dia lemah, malam baca di kampung-kampung, balik Mekah. Tuan-tuan travel singgah di Mesir. Hari pertama kat Giza, kat piramid. Kata Mutawi siapa kat piramid, makcik, inilah kubur Firaun. Jawab ketua makcik, Al-Fatihah. Kubur Firaun pun nama Al-Fatihah tuan-tuan sekalian. Tak ada suara tuan-tuan. Saya nak tunjuk sebab bukti pada tuan-tuan. Saya bimbang juga orang tanya dah, musim kedok kutip dia apa dia buat. Kadang soalan ni banyak tuan-tuan. Kena jawab. Tuan tengok, budak sekolah ni tak ada uniform. Mengapa tak uniform? Saya tanya pegawai Kementerian Pendidikan yang collaborate banyak program dengan kita. Dia jawab, jika kami mewajibkan pakai uniform, 80% pelajar tak akan hadir sekolah sebab tidak mampu membeli sepasang uniform pun. Mereka ni di bawah tak kemiskinan tegar tuan sekalian. Tuan-tuan, 8 km tarik ke bawah 40 km tengok jalan-jalan dia. Sempit tuan-tuan tahu. Jalan ni sempit tuan-tuan sekalian. Satu rumah tu kalau 3 bilik, satu bilik satu keluarga. Tuan-tuan, satu bilik satu keluarga ibu-ibu sekalian. Anak pula ramai sebab kerajaan Hamas melancarkan kempen lama dah, bom demografik, bom kependudukan tuan-tuan sekalian. Jadi mereka digalakkan kahwin usia yang muda, lepas tu ibu-ibu sekalian ni beranak ramai anak tuan sekalian. Ni kita contoh kita pergi rumah mereka. Atap tuan-tuan tu, atap tembus dengan nampak cahaya matahari. Kalau hujan memang rumah mereka penuh dengan air. Sebab tu tak ada kapet. Kaki tak ada kapet tu. Tak ada kapet. Ni Puan Hasnah dari Hakim. Tuan-tuan sekalian. Ni. Dia dah prepare. Ada beli kalau ada apa-apa tuan-tuan. Beli itulah untuk tadah air hujan tuan sekalian. Cuma dia jarang hujan lah. Ni pusat bantuan trauma yang kita beri bantuan tuan-tuan sebab anak-anak ni masa tuan-tuan. Anak ni masa lepas perang tuan-tuan sekalian dia gendang telinga rosak. Tuan tengok budak-budak tidur ke tangan tutup. Sebab apa? Dentuman bom tu kuat tuan-tuan sekalian. Ni masjid ni siap sempurna dah, Ramadan ni dah buat tarawih. Ni semua duit tuan-tuan lah. Saya hanya menguruskan duit tersebut. Cantik masjid. Kalau tak page Muslim Camp, masjid cantik sangat. Muhammad Al-Amin. Kita inspire nama Nabi kita. Masjid Muhammad Al-Amin tuan-tuan sekalian. Tadi Asy-Syafi'i. Tengok wajah orang miskin ni tidak boleh sembunyi. Kesakitan, kepedihan, susah mereka ni, dia sangat gembira ni. Sayang suara tak ada tuan-tuan. Tak boleh dah. Ni projek perpustakaan pun alhamdulillah tuan-tuan siap. Sebab tu kita pergi perpustakaan ni, pengarah perpustakaan Selangor tuan-tuan sekalian. Puan Mastura. Universiti ni tuan-tuan asyik kena bom saja. Universiti. Universiti tuan-tuan sekalian Allahu Akbar. Saya masuk universiti ni rasa tak nak balik rasa tuan-tuan. Tengok siswi dia macam Cleopatra tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Tapi mereka hafal 30 juzuk Al-Quran. Aku hafal qul Allah inna ataina. Maka tak sekufulah tuan-tuan sekalian ni mana yang duduk sodok ni sekolah ya tuan-tuan. Tengok ni tempat sekolah Zainih ni tuan-tuan sekalian. Kemarin dah kita catat 52 kesalahan untuk Majlis Keselamatan PBB. Mereka langgar semua tuan-tuan, termasuk bom sekolah. Ni sekolah kena bedil tuan-tuan sekolah kena bedil dan budak-budak mati tuan-tuan. Mereka membunuh generasi. Sekolah kena bedil, berselerak buku-buku semua tuan-tuan. Berlubang-lubang, tembok bayang ada tuan-tuan sekalian dengan F-16 fighter jet tembok sekolah tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kata
jahatnya luar biasa. Ya, jahat luar biasa tuan-tuan. Betul lah kita belajar ni yang Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati manusia yang kuat permusuhannya, yang kuat kebenciannya kepada orang-orang yang beriman, al-yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ni kubur Syekh Ahmad Yasin, kubur syuhada. Ni kalau biasa kita jadi keluar mata tuan-tuan sekalian. Kubur dia bersebelah Dr. Abdul Aziz Rantisi dan Syekh Salah Syahadah, komander pertama Brigade Al-Qassam, komander pertama. Tuan-tuan sekalian. Ni duduk tu nama dia Abdul Karim. Saya cerita dia yang muda menangis tu. Dia menangis seorang. Kata, enta ta'ban, kamu penat, exhausted. Dah aku minta kamu doa biar aku nak mati syahid, dia kata. Menangis-nangis. Dok suruh kita doa suruh mati syahid, tuan-tuan. Kat mana nak jumpa jenazah macam ni? Tak jumpa. Tak jumpa, tuan-tuan. Ni kursi roda Syekh Ahmad Ismail Yasin, pengasas Hamas, yang mati di Bedil pada 22 Mac tahun 2004. Ni Quran dia sebelah kaki. Quran ni tuan-tuan, dia belek dengan lidah tau. Kak, dia gigit. Sebab apa? Dia sentiasa baca Quran. Anak dia Abdul Ghani kata gigit. Dia gigit. Ni bilik bacaan dia. Tengok. Kuat membaca, tuan-tuan. Ni kita eman ni dengan NGO bawah kerajaan yang JV yang kita lah. Ni Dr. Anwar ni pengarah NGO eman, tuan-tuan sekalian. Dia Palestin dia ramai doktorat, tuan-tuan. Hamas ni 500 orang. 500 orang, tuan-tuan, yang belajar bidang aero angkasa, PhD, sains kimia, yang bidang sains nuklear. Sebab tu mereka boleh buat senjata buatan sendiri, tuan-tuan. Senjata buatan sendiri, tuan-tuan sekalian. Memang kita sangat kagum, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Satu video. Kali ini, tuan-tuan, dalam sejarah dia paling sengit penentangan. Untuk maklumat tuan-tuan, 3 bulan lepas, tokoh-tokoh Hamas telah beritahu tokoh gerakan Islam kita Malaysia, Syekh Abdul Hadi, bahawa dia boleh merasakan bahawa dia akan diserang. 3 bulan lepas dia kata, jika Gaza kena serang, orang awam kami terbunuh, kami akan retaliate, kami akan balas, kami akan masuk sampai ke wilayah Israel, dia kata. Mereka tidak bermain-main dengan janji mereka. Tuan-tuan tak rasa pelik ke satu benda? Biasanya Israel akan serang Gaza, Deir Balah, tuan-tuan, serang Jabaliyah, Beit Hanum ni, Khan Yunis dalam bulan Muharram, sempena memperingati peristiwa perang Khaybar. Tuan-tuan sekalian, tengok Jumaat lepas, tuan-tuan, orang demonstrasi mereka sebut apa? Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud. Ingat-ingat Yahudi tentang Khaybar, tentera Muhammad akan datang. Ini bukan akan datang dah, memang mereka bertempur dan mereka masuk sampai ke wilayah Israel. Semua media awam, media perdana, tutup berita-berita tentang serangan, tuan-tuan sekalian. Untuk maklumat tuan-tuan, dalam mereka kongsi CNN, BBC, Sky Fox, Sky News, AP, AFP, Reuters, tuan-tuan sekalian, buat demonstrasi ramai pun mereka tutup berita. Di UK, di US, tuan-tuan sekalian. Facebook pun ganggu sekarang ni. Facebook, siapa pemilik akaun Facebook, siapa yang aktif menayangkan peristiwa di Palestin dengan Israel ni, tuan-tuan, mereka tutup, mereka blok, tuan-tuan. Muslim Care 2 orang dah kena. Ammar, Abu Hussein dengan Abu Aish. 2 hari lepas, tuan, dia hack pula apa dia, tuan-tuan, fanpage Muslim Care. Punya macam tu, mereka tak nak orang tahu maklumat-maklumat. Ni yang 14 November ni, yang Syekh Ahmad Jabari dia pecah kata, tuan-tuan sekalian. Allah, tuan-tuan, bayanglah kalau kita mayat bersepai-sepai, tuan-tuan sekalian. Ni mayat terpotong 3 ni, Syekh Ahmad Jabari balik Mekah, tuan-tuan. Timbalan komander Brigade Al-Qassam tak mayat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kakak tengok, Allah, 3 potong. Hak kat kepala, serang, tuan-tuan sekalian. Kalau kita duduk suasana macam mana? Melainkan teruslah berdoa, berzikir, tuan sekalian. Kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, tuan-tuan sekalian. Kita boleh bayanglah, tuan-tuan sekalian. Kemarin dulu dia mula pecahkan, serang dengan white phosphorus, tuan-tuan sekalian. Jadi sekali saya difahamkan udara
Ghazah ni udara sekarang berbau dengan racun, tuan sekalian. Berbau dengan racun. Sebab white phosphorus dia menebar masuk. Dia boleh menyebabkan apa? Kanser, tuan sekalian. White phosphorus adalah kalau kena tubuh terbakar. Lepas tu kalau tak kena tubuh kita pun, dia boleh mengaktifkan sel kanser. Sebab tu di Ghazah ni sampai peringkat sebulan 150 orang di Kestan ada kanser, tuan sekalian. Jadi mereka duk zikir tu bismillahillazi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Udara yang beracun, tuan sekalian, di Ghazah sekarang ni tuan sekalian. Sebab 2 hari lepas mereka serang. Mana mereka dah langgar 52 peraturan keselamatan PBB. Para medik mereka tembok. Hospital Syifa kena tembok, tuan-tuan. Hospital Hilal Ahmar kena tembok. Para medik pun dia tembok, tuan sekalian. Allahu Akbar, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian ni hospital Syifa ni saya pernah bertugas di sini, tuan-tuan sekalian. Di sini habis ubat tidak ada, tuan-tuan. Mesti sekat sungguh, semua terowong, hampir 1000 semua musnah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, paling ramai kanak-kanak tuan-tuan sekalian. Masa paling ramai kanak-kanak. Dia seolah macam nak bunuh generasi, tuan-tuan sekalian. Nak bunuh generasi. Allah, tuan-tuan. Mengapa mereka serang bulan Ramadan kali ini? Saya cuba fikir, tuan-tuan, fikir. Takkan Yahudi ni tidak ada kajian. Mereka buat kajian, ramai pemikir mereka, bahawa Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad. Ramadan bulan yang menyaksikan kemenangan di medan perang Badar Al-Kubra, operasi perang Tabuk pada 10 bulan Rejab, bulan Syaban, 10 bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Menyaksikan kemenangan besar peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah yang kita baca Al-Quran. Kakak baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kadang-kadang tuan-tuan tak terbayang lah, tuan-tuan, ya Allah, kalau anak kita macam mana. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Kita baca, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kemenangan yang nyata merujuk kepada peristiwa Fathu Mekah. Kata sebahagian besar ulama'-ulama', tuan-tuan sekalian, inna fatahna laka fatham mubina. Sebahagian mengatakan peristiwa perang Khaybar yang kita ulang apabila kita bantah Israel, tuan-tuan sekalian. Sebab kejatuhan Khaybar menyebabkan jatuh Fidak dan juga Wadil Qura, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, 3 bulan lepas mereka dah bayangkan apa kelebihan dan keajaiban pada kali ini, tuan-tuan sekalian. Pertama, dunia baru sedar bahawa komando terbaik dunia lah Brigade Al-Qassam, tuan-tuan sekalian. Tadi komando laut mereka. Kita ada laut, ada Pascal bawah TLDM. Tapi memang tak teruji dah, tuan-tuan. Kita boleh lolos. Pemberontak-pemberontak Sulu dia boleh lolos. Dia sabar. Memang orang gelak ya, tuan, ada komando laut pun. Sebab apa boleh lolos? Siapa bertempur di Kunak dan bandar-bandar, tuan-tuan. Kita tak mampu jaga perairan kita. Fail, tuan-tuan sekalian. Saya kena sebut fail. Tuan-tuan sekalian. Baik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, mereka tunjuk sniper mereka yang hebat. Tuan-tuan, sarah yang Hamas buat ni cukup hebat, tuan sekalian. Sarah. Mereka dalam bahasa Hebrew. Sebab tu Kementerian Pendidikan mereka mewajibkan subjek bahasa Hebrew. Ini contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengarahkan anak muda yang pintar, Zaid bin Thabit, belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Maklumat tu akan banyak dapat. Apa perancangan mereka? Sebab tu mereka gentar. Sebab operasi mereka semua bocor, tuan. Dengan tepat bocor. Bila mereka nak bergerak, pukul berapa, semua bocor. Sebab apa? Hackers daripada Hamas pula, mereka boleh buka email IDF, tuan-tuan sekalian. Termasuk mereka ganggu sistem Iron Dome ni. Batuk mereka Israel boleh tangkis, boleh tembok balik roket-roket. Tak boleh, tuan sekalian. Itu antara berkat doa, tuan sekalian. Dalam The Harris juga sebut, tuan-tuan, komando Israel yang daripada Sayeret ni mati 75 orang setakat pasal kita tadi, tuan sekalian, mengatakan mereka seolah bertempur dengan hantu, dia kata. Tuan-tuan, bukan hantu bang, malaikat. Dia kata tentera mari di pelbagai arah. Peluru tu mari, tuan sekalian. Tengok, tuan sekalian. Tak pelik sebab kita baca Quran langsung, tak pelik kat. Kita baca apa?
Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junud farsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu nikmat Allah pada kamu ketika datang musuh, maka kami mengirimkan kepada mereka ribut taufan wa junudan lam tarawha, dan tentera-tentera Allah yang tidak nampak, yakni tentera malaikat yang turun membantu pejuang-pejuang Islam. Hak best ni tuan-tuan, orang Hamas, orang Palestin tak nampak. Yalah itulah hikmah tuan-tuan. Kalau orang Palestin nampak, tak payah berjuanglah kita, swasta pada malaikat. Dah. Jadi orang Israel takut tuan-tuan. Kemarin 20 orang tembok kaki. Pom sebab apa? Ingat macam kes apa? Tentera Amerika Vietnam kan tembok kaki. Sebab apa? Tembok kaki lepas tu cedera, tak pergi perang tuan. Dia gelek cedera kaki lepas pergi perang, takut mati sungguh tuan-tuan sekalian. Jadi dia tunjuk sniper ni hebat tuan-tuan sekalian. Saya baca di ayat pun ganas tuan-tuan. Lucu sikit kat minta maaf. Dia kata, jika kamu ada buah zakat, sila datang. Come closer. Ahlan, sila datang. Ayat tu tuan sekalian, jika kamu ada buah zakat, sila datang hampir kepada kami. Ayat sniper dia tuan, dia buat. Dan dalam bahasa Hebrew dia tembok ke media Facebook dan sebagainya. Dahsyat sarah tuan-tuan. Semua dia boleh hack pula tuan-tuan sekalian. Yang TV Israel tuan-tuan sekalian boleh keluar satu arahan supaya masuk dalam bunker, masuk dalam shelter, tempat perlindungan. 2 bandar tuan-tuan jadi bandar hantu terus di Israel, tak keluar dalam media. Dan apa dia? Bandar Allah tuan-tuan sekalian, bandar terkenal ni tuan-tuan sekalian ni, Ashdod dengan Ashkelon. Ashkelon dengan Ashdod ni bandar hak pada dekat sikit. Gaza tuan-tuan kosong, bandar mati. Dan beberapa hari lepas berlaku pertempuran, komando Al-Qassam melalui terowong, mereka sampai ke bandar Ashkelon, mereka bertempur, mereka berdeh, mereka bunuh tentera-tentera Israel, dan mereka boleh colik tuan-tuan sekalian. Mereka boleh colik. Askar Israel canggih, ada chip ni, boleh detect tuan-tuan sekalian. Tengok, canggih tuan-tuan. Tapi tak mampu. Walaupun hebat sains teknologi, tapi dengan bantuan daripada Allah, mereka tak mampu tewaskan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok apa bantuan Allah. Sebab tu kena rajin berdoa kakak. Ikan-ikan, sumber protein, udang rampak terdampar di pantai Gaza. Rampak dan terdampar di pantai tuan-tuan. Bukan kata bohong. Memang ada. Kawan saya tunjuk gambar visual ni tuan-tuan. Sumber protein. Kita tak boleh bayar. Betul ke Ustaz Azgrid ke Ustaz tambah-tambah? Tak. Memang betul tuan sekalian. Ikan-ikan. Jadi mereka nak pergi ke laut tak boleh. Duduk kat pantai berdeh. Baru ni mati 4 orang budak. Main bola tuan-tuan. Main bola berdeh mati tuan sekalian. Kanak-kanak mati. Tapi ikan datang. Ikan pari tu. Bantu tuan sekalian. Ada bom jatuh. Bom tak meletup. Ambil balik. Boleh guna balik alat sedak tuan sekalian. Tuan-tuan jangan malah berdoa. Yang kedua tuan-tuan sekalian, infak derma. Tadi ada nombor akaun, tuan-tuan boleh klik sendirilah, transfer Viva Palestine tu. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan terus masuk ke dalam akaun Muslim Care. Orang tanya berapa persen Muslim Care ambil daripada Palestin? Soalan yang saya paling marah sekali tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kami semua tak payah pakai duit tuan-tuan. Sebab apa? Kami semua ada kerjaya. Tak ada. Saya tadi kerja sekolah free tak ada duit-duit Tak ada sagati. Mari sini, lepas kuliah baru siap. Allah, siapa surat? Kita buat assalamualaikum, sekian terima kasih. Kita masih tak ada masa sebab kita tak bergantung pada derma tuan-tuan. Haji Makfin Petronas tu geologis berapa ribu gaji. Haji Zul Wahajan accountant Petronas juga berapa ribu gaji. Haji Z ada firm sendiri arkitek tuan-tuan. Tuan-tuan, saya penerbit buku yang berjaya. Sekian dimaklumkan. Tak boleh tuan-tuan. InsyaAllah kita boleh sumbang. Dan ikut jadual yang kami rancang ni tuan-tuan, dengan NGO UK 88 hari bulan kami akan bertolak. Lepas raya lah. Lepas raya tuan-tuan, saya pun macam-macam hilang mood raya tuan-tuan. Nama dah naik tu tuan-tuan tu. Kalau tak balik, tuan-tuan jadi guru sirah lain lah pula. Kalau syahid lah tuan-tuan. Sebab Israel dia para medik dia berdek, anggota bantuan kemanusiaan pun dia tembak tuan sekalian. Kemarin ada gambar daripada UK, mati kena sniper tembak. Allah, tembak mati tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah Yahudi tuan sekalian. Jadi infak tadi, doa. Yang ketiga, muqata'ah, boykot ibu-ibu kakak. Tak payah beliah L'Oreal tak payah. Dah. Sebenarnya tak cantik pun kak. Kita paling cantik kalau kak pakai berwuduk sentiasa, muka bersih, ada nur yang terpancar. Dah. Orang Palestin tak ada L'Oreal pun. Tapi muka tuan-tuan macam Cleopatra tuan-tuan. Dah. Muka orang wuduk ni memang cantik, muka dia bersih, nampak tuan-tuan. Dah, kalau kita pakai L'Oreal pun tak, kuning, merah, hijau, macam lampu traffic light. Tak comel juga. Kak abang tak payah belilah. Max Spencer tak payah. Shopping di Tesco tak payah. Saya paling mahu tuan-tuan McD tu. McD siap orang Melayu ramai. Buka puasa McD tuan-tuan. Allah melampau sungguh. Dan Allah mabarik lana fima. Allah tuan-tuan. Tak konsen langsung darah tumpah di Palestin. Kalau di luar bulan Ramadan tengok. Demonstrasi kan ramai itu. Tak.
Kalau bulan Ramadan, Allahu Akbar, semangat. Melayu bangsa kita confirm berani. Confirm Melayu berani, tuan-tuan tahu. Syria ada beratus. Di Syria beratus budak Melayu. Beratus, tuan-tuan. Bukan puluh dah, ratus dah. Sebab tu mereka pergi memang nampak tak nak balik. Mereka bakar pasport. Oh, dahsyat Melayu, tuan-tuan. Afghanistan tahun 80-an keluar Asyik. Saya simpan dulu Asyik tu. Tajuk Afghanistan, the training ground of jihad. Nak sedara 10 nama tu, negara kita tengah mana nombor 5, nombor 6. Pemuda-pemuda ramai pergi perang Afghanistan. Terutama pelajar-pelajar bidang agama. Sebab tu kerajaan kan dah sekat semua visa belajar Pakistan dengan India Utara kan. Sebab rupanya ada kisah. Ramai lagi masuk medan tempur ustaz-ustaz kita, anak tok guru sebagai contoh. Jadi Melayu memang berani. Mana ada mak rempik bahasa lain? Tak ada, tuan-tuan. Mak rempik confirm budak Melayu, tuan-tuan. Willy tak depan. Wekang tayar belakang. Willy, Wekang, Wedai, tuan-tuan. Jadi itulah, tuan-tuan. Demonstrasi tak penuh. Bulan tak puasa, oh semangat. Allahu Akbar. Kona masuk U-turn kot tabung haji, celah Pak Sebungan ni. Besar okok Amerika, tuan-tuan. Tu dia. Kita kata, bang, saya dengar ustaz semai kamu kuliah asap-asap ni makanan jin dah. Jadi Ustaz Okok ni adik-adik jin lah, kata ustaz semai kamu. Dia jawab, jin Islam tak apa ustaz. Jawab saja, tuan-tuan. Yang keempat, sebarkan kepedulian berkempen. Tuan-tuan pergi ke page Muslim Camp, ambil video-video bantu, kita share. Viralkan, tuan-tuan sekalian. Semoga timbul rasa kepedulian dalam masyarakat bahawa bumi Isra' kita, tuan-tuan, yang dijajah dia dah 66 tahun. Tuan-tuan tak rasa apa ke malam-malam tengok CNN tu? Tuan-tuan perhati apa? Dia nak sembahyang Masjid Al-Aqsa tak boleh. Kena sembahyang kat luar tu lah. Ramai ribu, tuan-tuan. Sela-sela antara tarawih ni, tuan-tuan, kita duduk selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kita bersalawat. Orang kampung selawat, tuan-tuan. Tak butir molek dah sebab nak ingat cendol belakang. Jadi, tuan-tuan, mereka sebut birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Dengan nyawa, dengan darah kami pertaruhkan dirimu, wahai Al-Aqsa. Mereka ni, tuan-tuan, adalah wakil kita untuk berjuang ambil balik Masjid Aqsa. Sebab tu paling kurang berdoalah. Allahumma ansuril ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Doa, jangan malas, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tak rasa kecewa tengok dunia Arab ni seolah tak peduli. Khianat ada. UAE tunjuk sikap pengkhianatan. Mesir khianat. Khadam Haramain la salam wala kalam. Khadam Haramain kita, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kecewa, tuan-tuan. Saya sembahyang di Mekah Ramadan 2 tahun lepas, tuan-tuan. Saya suka sembahyang Mekah ni Ramadan sebab apa? Tuan-tuan ingat Syekh Abdul Rahman Sudai. Dia mengaji Quran, imam, semua orang menangis Arab. Sodak dia baca. Menangis orang. Pokcik tapi pokcik tak faham bahasa Arab pun menangis memang. Quran ni mukjizat, pokcik. Pokcik masa muda dengar lagu Bobby, Hati Meresati Sanggam, Sepatah Haram pun tak faham, menangis juga. Jadi memanglah, tuan-tuan. Jadi saya tak faham, pasal apa kunut sekejap 20 minit, biasa 40 minit. Saya balik tanya, kawan saya kerja di SNS, Saudi Network Service, Haji Khuzaini, dia kata, ustaz tak tahu, beberapa lepas Sodas kena frozen, kena sejuk beku, dia gantung tugas berbulan dia kena. Sebab apa? Dia baca kunut nazilah, dia doa laknat pada Israel. Doa laknat pada Israel pun tak boleh. Ni Saudi kita, tuan sekalian, melampau sangat. Mangkuk tingkat geram tu. Apa melampau sangat? Memanglah kunut nazilah, Nabi baca kunut nazilah Nabi. Oleh kerana bir ma'anah yang arajik ni pasti bunuh orang beriman, Nabi doa bi Allah laknat. Laknat siapa? Banu Amir, Banu Zakwan, Banu Usayyah, Banu Lihyan. Inilah kunut nazilah, tuan, puan Badar sebut. Nabi doa biar Allah musnahkan siapa? Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umar bin Hisham, Abu Jahal. Semua terbunuh 17 Ramadan. Ni kena belajar sirah, tuan sekalian. Takkanlah nak doa. Saya ingat banyak negara Arab tak boleh doa laknat pada Israel. Termasuk Saudi, termasuk mana, tuan-tuan? Mesir. Tak tahulah, takut saya tak pergi tahun ni Saudi benar pula laknat, doa laknat pada Israel. Wallahu a'lam. Saya cerita zaman saya pergi, tuan-tuan. Tak rasa kecewa, tuan-tuan. Mengapa teruk sangat dunia Arab pada hari ini? Tunisia di sebelah Afrika Utara, hantar dah kapal terbang. Turki, alhamdulillah, Turki dah gerakkan apa? Operasi Mavi Marmara 2. Iaitu NGO terbesar dia, nama IHS, atau bahasa Turki panggil IHH, IHS. Siapa penau dia? Ni Mr. PM dia siapa? Recep Tayyip Erdogan sendiri, tuan-tuan. Tengok. Paling kurang, tuan-tuan, misi ni besar. Dia akan libatkan, kalau hari tu 600 lebih aktivis seluruh dunia, kadang kata ramai lagi. Di belakang tu, tuan-tuan, dia akan konvoi lagi dengan kapal-kapal, termasuk kapal Rachel Corrie. Rachel Corrie ni, tuan-tuan kakak, siswi Amerika kena mati bunuh dalam misi bantuan kemanusiaan. Umur 23 tahun. Tuan-tuan, dia nak petang rumah Palestin, berdozer, ranak ke dia, pecah perut dia, tuan-tuan.
Allah beri satu asbab lah bangkit kesedaran di Eropah tentang jahatnya Zionis ni tuan-tuan sekalian. Baik. Orang Eropah macam ahli parlimen Britain terkenal George Galloway. Dia yang bersungguh. Tuan-tuan sekalian. Ahli parlimen dia bukan menteri. Kita sidang parlimen pasal apa tak nak panggil? Sidang parlimen bincang usul tergempar ni tak panggil tuan-tuan sekalian. Saya kalau cakap politik pula, tapi pakat fikirlah. Kita middle class ni cerdik belaka, pakat fikir tuan-tuan. Panggil tuan sekalian, bersidanglah. Darah sedang berkubang tuan sekalian. Kan kita dengar hadis Nabi, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Contoh, tengok ni. Minggu 2 minggu ni, seluruh negara mana tuan-tuan khutbah dia tajuk Palestin. Cuba cek negeri mana, beritahu saya tuan-tuan sekalian. Kebanyakan negeri ada. Minggu lepas saya cek tuan-tuan tajuk dia, selamat membayar zakat, keutamaan membayar zakat fitrah. Oh, bak duit cepat benar tuan-tuan sekalian. Dah. Ni tuan-tuan sekalian ni, dekat khutbah raya, setiap khutbah keluar tuan-tuan, berhati-hatilah di jalan raya. Tuan-tuan, inilah kita tuan sekalian. Macam Palestin duduk di planet lain tuan sekalian. Ni bumi Israk kita. Tuan-tuan sekalian, bumi Anbiya kita. Ni sedih. Saya beritahu, saya esok khutbah di Terengganu, dia telefon, "Ustaz, besok tajuk Palestin." Alhamdulillah lah. Ada kalau majlis-majlis dia concern tuan-tuan sekalian. Bagus tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ni balik nanti boleh baca khutbah. Tuan-tuan kalau khutbah kat kampus saya, tuan-tuan lebih baik baca berita imam kampus, tuan-tuan lebih baik sebenarnya. Minta offer, saya nak baca khutbah. Tak boleh. Mengaji lama dekat Zamobi ni. Dah. Biar berapa yang tak tokak dong terkejut ke apa benda. Biar semangat tuan-tuan baca kunut nazilah insya-Allah. Jadi saya ingat sekadar itulah perkongsian tuan-tuan sekalian. Semoga Ghazah tuan-tuan sekalian mencapai banyak kemenangan, termasuk saya paling kagum tuan-tuan. Saya sebenarnya boleh jumpa mereka, saya nak tanya banyak benda sebab saya bawa buku. Rupa mereka tak beritahu. Mereka dah keluar ni. Drone, unmanned aircraft. Oh, dahsyat tuan-tuan. Patut PhD bidang aerospace tuan sekalian. Buat unmanned aircraft. Drone. Masuk ke Israel tuan sekalian. Tuan-tuan, tadi pula Amerika dan banyak syarikat penerbangan awam dah hentikan operasi penerbangan awam mereka ke Ben Gurion Airport. Sebab tuan-tuan, Ben Gurion pun dah kena dah dengan roket Hamas. Tahun 2004, 10 tahun lepas tuan-tuan, Dr. Abdul Rantisi pidato sebelum dia syahid. Tuan-tuan sekalian, dia syahid sebulan lepas Syekh Ahmad Yasin. Dia kata insya-Allah roket kita akan sampai ke Haifa. Haifa dengan Gaza ni jauh. Minggu lepas sampai sungguh dari Haifa tuan-tuan. M175 dengan M80. M80 nama dia Jabari. Jabari dia commemorate nama tadi, hak mati tadi. Syekh Ahmad Jabari tu yang tahu M80. Tu dah lepas dah. Lepas tu depan banner ni tuan-tuan, mereka gantung apa? Gantung satu banting. Cuba satu banting tu. Perang Badar tadi. Ayat wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha harama. Dan bukan kamu yang memanah. Apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Tuan-tuan, Iron Dome tak nak sekat tuan sekalian. Inilah mukjizat Al-Quran dan boleh kita bersungguh dan doa kita semua insya-Allah kita pakat-pakat bantu Palestin insya-Allah. Tuan-tuan ada maflar. Tolong pakai raya ni tuan-tuan, beli anak-anak semua. Kalau kita pakai maflar tuan-tuan. Boleh buat kempen. Pasal apa pelik pakai maflar cerita Palestin. Saya depan rumah saya beberapa tahun tak pernah buang bendera Palestin. Buruk tukar. Orang kata bendera negara mana pula? Palestin tuan sekalian. Biar orang sedap kena concern pasal bumi Israk kita insya-Allah. Jadi sekadar itulah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak muslimat tu dah hak wakaf telefon untuk mualaf RM50 tengoklah untuk Sabah Sarawak.